Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala man ittaba'ahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Tuan sekalian jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita panjatkan syukur kepada Allah atas limpah hidayah dan taufik daripadanya kita dapat sama-sama menyambung kuliah tafsir. Pada malam ini kuliah tafsir kita akan membicarakan surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Pada kuliah yang terdahulu kita sudah menyelesaikan surah Al-Fajr. Surah Al-Balad atau surat 594. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, Allah menceritakan banyak dalam Al-Quran tentang jatuh bangunnya sesebuah negeri, supaya kita dapat mengambil iktibar. Al-Balad maknanya negeri, negara. Jadi sepanjang sejarah manusia, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia sudah membina negara, dan negara itu dibina oleh pelbagai bangsa. Demikianlah juga pelbagai tamadun purba, sehinggalah ke zaman Islam dan zaman moden ini pelbagai negara telah muncul dalam dunia. Apabila ada negara, maka adalah urus tadbir negara. Jikalau kita meneliti sedikit tentang bangkitan negara Islam selepas wafatnya baginda Rasulullah SAW, yang mana kita lihat negara Islam diperintah oleh Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian berpindah kepada dinasti Bani Umayyah, seterusnya dinasti Bani Abbasiyah, dan jatuhnya Bani Abbasiyah diperintah pula oleh pelbagai daulah yang kecil, daulah Fatimiyah, Ghaznawiyah, dan berbagai-bagai lagi lah di timur dan barat sebelah negara Islam. Sepanjang kita melihat pemerintahan Islam dalam dunia ini, kita difahamkan bahawa pemerintahan Islam bersinar terang, tetapi di sebalik sinar tentunya ada gelap. Di sebalik kemajuan, kebangkitan sebuah negara ada sisi gelapnya. Beberapa minggu yang lalu saya ada menonton satu filem sejarah yang sungguh berkesan kepada jiwa. Filem Kara Mustafa. Tuan-tuan pernah dengar cerita Kara Mustafa? Salah seorang panglima hebat dalam kerajaan Bani Uthmaniyah. Kara Mustafa, dia bercita-cita besar untuk mengulangi sejarah kegemilangan Muhammad Al-Fatih yang telah berjaya membuka kota Konstantinopel, yang mana menjadi ibu negara kepada kerajaan Rom Timur, pusat kerajaan Kristian Ortodok. Muhammad Al-Fatih telah berjaya. Kara Mustafa yang datang beberapa ratus tahun kemudian, salah seorang panglima tentera Turki Utsmaniyah,
di zaman pemerintahan Sulaiman the Magnificent, salah seorang Khalifah Utsmaniyah yang terkenal. Dia nak serang Vienna. Dia kata dia nak bacakan bendera Rasulullah, bendera hijau Rasulullah di Vienna. Maka dia pun telah membawa tenteranya pergi serang Vienna, tetapi dia tidak menyangka bahawa tentera-tentera Eropah telah bergabung. Di luar jangkaannya, Raja Poland telah dapat menghimpunkan tentera-tentera Eropah, lalu memberi pukulan maut kepada tenteranya hancur berkecai, dan cita-citanya nak memanjatkan bendera Islam di Vienna tak kesampaian. Apabila tak kesampaian, dia pulang dengan kekalahan, dan kerana kekalahannya, Sultan Turki telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada dia. Dia dibunuh dengan dijerut lehernya dengan kain sutera. Maka matilah Kara Mustafa. Bukan mati di tangan musuh, tapi mati di tangan pemimpinnya sendiri, Sulaiman the Magnificent. Beberapa ratus tahun sebelum itu, seorang panglima Islam di zaman dinasti Bani Umayyah yang bernama Muhammad bin Al-Qasim, dia telah berjaya membawa Islam menyeberangi negeri di belakang sungai. Dalam sejarah Islam disebut Mawara an-Nahr, negeri-negeri di belakang sungai Indus, negeri di sebelah India. Orang yang bertanggung jawab memasukkan Islam ke benua India adalah Muhammad Al-Qasim. Muhammad Al-Qasim sangat dikenali di benua India, jasanya besar. Tapi setelah dia berjaya membawa Islam masuk ke benua India dan memacakkan pemerintahan Islam di benua India, maka Sultan Al-Walid Sulaiman bin Abdul Malik daripada Khalifah Bani Umayyah telah panggil dia balik, kerana dihasut oleh the politician, ahli-ahli politik yang ada daerah, ahli-ahli politik yang kodek Sulaiman ini. Dia kata kalau kau biarkan Muhammad Al-Qasim terus di posisinya, dia akan menjadi terlalu berpengaruh, dan ketika itu kamu tak dapat kabarnya lagi. Jadi hasutan yang sedemikian telah menyebabkan Muhammad Al-Qasim dipanggil balik, dan dia telah dijatuhkan hukuman bunuh. Setengah sejarah mengatakan dia dipenjara sampai mati, dan setengahnya mengatakan dia dihukum bunuh. Jadi begitulah sisi gelap dalam sebuah negara Islam yang muncul sepanjang sejarah. Walaupun kita dengar dalam dinasti Bani Umayyah ini ada pencapaian yang sungguh hebat, dalam dinasti Bani Abbasiyah begitu juga, dinasti Utsmaniyah begitu hebat pencapaiannya, tetapi ada beberapa episod sejarah yang mana menjadi iktibar kepada kita bahawa dalam sebuah negara Islam yang begitu hebat, ada watak-watak jahat. Ada watak-watak jahat yang membunuh karakter orang-orang hebat. Orang-orang hebat dibunuh karakternya. Muhammad Al-Qasim adalah karakter yang hebat, tetapi telah dibunuh oleh karakter ahli politik yang ada di dalam negara Islam pada ketika itu. Maka jikalau demikianlah sejarah telah mengajar kita, maka demikianlah sepanjang sejarah kita akan berhadapan dengan situasi yang sebegini. Maka inilah negara yang mana telah Allah ciptakan dalam dunia dengan kepelbagaiannya. Sebagaimana Allah telah mencipta manusia pelbagai bangsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan manusia ini berbangsa-bangsa. Maka Allah jadikan semua makhluknya mukhtalifan, berbeza-beza, bermacam-macam. Maka demikianlah juga Allah jadikan negara berbeza-beza. Dan di antara satu bangsa kepada bangsa yang lain ada kelebihan masing-masing. Kelebihan bangsa bukan kerana bangsanya,
tetapi kerana sifatnya. Sebagaimana bangsa ada lebih, maka demikianlah negara. Dan kelebihan sebuah negara bukan kerana negaranya lebih, tapi kerana sifatnya. Jadi dalam surah yang kita nak bincang pada malam ini, Allah menyebutkan sebuah negara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita terus kepada ayat yang kita nak bincangkan pada malam ini, surah Al-Balad. Surah Al-Balad ada 20 ayat, surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkiyah, di Makkah. Baik, kita tengok sedikit kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya, surah Al-Fajr, menceritakan tentang orang-orang yang memuja harta, membolak harta pusaka dan tak mahu menolong orang-orang miskin. Surah Al-Fajr Allah cerita sifat orang-orang yang keji. Kemudian dalam surah ini Allah cerita tanggungjawab yang dituntut oleh orang yang mempunyai harta untuk membebaskan hamba. Apa yang perlu dibuat oleh orang yang punya harta. Dalam ayat sebelumnya Allah cerita watak-watak keji orang yang punya harta. Bila dia dapat sedikit, dia kata aku telah menjadi hina. Bila dapat banyak sikit, dia kata aku memang mulia. Bila dapat harta banyak, dia kata aku memang jenis yang bijak mencari harta dan memang jenis orang yang berkemahiran. Bila dapat sikit, dia kata aku ahanan, aku telah menjadi hina. Ini watak orang yang punya harta. Maka dalam surah Al-Balad Allah cerita apa yang sepatutnya yang dibuat oleh orang yang punya harta. Baik, mari kita lihat surah Al-Balad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Allah bersumpah, la uqsimu. La uqsimu kalau kita terjemah harfin biharfin, tidak aku bersumpah. Tapi para mufassirin mengatakan la adalah tambahan. Maksudnya aku bersumpah. Aku bersumpah dengan negeri ini. Sedangkan la itu adalah tambah saja. Memang menjadi kebiasaan orang Arab bila dia nak sumpah, la dia kata. Aku tidak. Orang Arab bila sumpah dia kata tidak demi Allah. Aku tidak melakukan. La wallahi. Padahal dia kata aku tak buat, tapi dia tambah la. Jadi maksudnya aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri mana? Negeri Makkatul Mukarramah. Seluruh mufassirin mengatakan Al-Balad al-maksud Makkah Mukarramah, negeri Makkah. Yang disebut sebagai Al-Baladul Haram kerana kelebihan Makkah berbanding negeri-negeri yang lain di seluruh dunia, maka Allah menjadikan sumpahnya dengan negeri Makkah. Sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ini, Allah boleh bersumpah dengan apa sahaja makhluknya, tetapi kita tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah. Kita nak sumpah wallahi, wabillahi, wattallahi, tak boleh sumpah dengan yang lain daripada Allah. Nak sumpah dengan ibu kita, sumpah dengan negara kita, sumpah dengan apa lagi, sekalipun dengan Kaabah, demi Kaabah, demi Quran. Itu bukan sumpah Islam. Jujur Quran itu bukan sumpah Islam. Itu meniru gaya orang-orang Kristian. Islam tak mengajar kita sumpah jujur Quran. Tengok orang Kristian di gereja, bila dia bersumpah, dia meletak tangan atas Bible. Dalam banyak hal orang Islam terpengaruh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tattabi'anna sunana, kamu akan ikut sunan, contoh-contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang sebelum kamu, yakni Yahudi dan Nasrani. Cuba kita tengok filem Melayu. Filem Melayu, bila ada kisah hantu sikit, bila kisah hantu tak perlu adik kepala, yang tidur tak perlu adik kepala, tak perlu adik kepala, hantu mari, tak perlu takut. Dalam
kita orang putih, bila tentu tunjuk salib, dia pun takut salib. Salib, nampak salib dia lagi. Begitulah orang-orang Kristian menggambarkan kesucian salib mereka. Maka hal yang demikian ditiru oleh pembikin filem Melayu. Jadi bila ada cerita hantu, tunjuk Quran, hantu pun lagi. Tak ada dalam Islam, hantu lagi tengok Quran. Betul tak mau tunjuk tangkal, pakai tangkal tasbih, buat tasbih, hantu lagi. Semua ini adalah meniru gaya orang-orang Kristian. Maka sumpah dalam Islam tak boleh walaupun dengan Quran, dengan Allah, dengan nama Allah. Itulah sumpah Islam. Wa antahilum bihadzal balad. Baik, kita tengok sikit kelebihan Mekah ini. Apakah kelebihan Mekah berbanding negara-negara lain? Dalam hadis banyak dinyatakan kelebihan Mekah. Dalam Al-Quran pun ada menceritakan kelebihan Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah yang pertama diletakkan untuk manusia adalah Mekah yang berkat. Wa hudan lil alamin, sebagai petunjuk bagi manusia seluruh alam, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Jadi Allah kata rumah pertama yang dibina di bumi adalah Mekah. Yang terletak di Mekah, Baitullah. Para ulama tafsir berbeza-beza pandangan siapakah yang pertama membina Ka'bah. Sebahagian mengatakan malaikat telah bina sebelum Adam lagi. Sebahagian mengatakan Adamlah yang pertama membina Ka'bah. Dan sebahagian mengatakan yang pertama bina Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Apa yang jelas dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahawa Ibrahim, wa iz yanfa'u Ibrahimul qawa'id. Ibrahim ini dia hanyalah menaikkan qawa'id, foundation. Sebelum itu sudah ada. Maka datang Ibrahim telah menimbun dan menaikkan dinding-dindingnya. Maka jadilah Baitullah, padahal sebelumnya sudah ada. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan Makkah telah menjadi tanah haram ketika mana Allah mencipta langit dan bumi tadi. Kemudian dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahawa Makkah adalah negeri yang mana tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Sabda Rasulullah, laisa min baladin illa sayaturu ad-dajjal. Tidak ada sebuah negeri pun dalam dunia ini melainkan Dajjal akan pijak negeri itu. Dajjal ini akan keluar di akhir zaman, dia akan pergi ke seluruh negeri. Tidak satu negeri pun yang tak pergi, melainkan negeri Makkah wal Madinah, kata Nabi. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaikah safina yahrusunaha. Bila Dajjal datang menghampiri Makkah dan Madinah, maka ada malaikat yang berbaris menjaga Makkah dan Madinah daripada dimasuki oleh Dajjal. Dalam hadis Dajjal menyatakan bahawa ketika mana dia sampai di Mekah, maka dia tak masuk ke Mekah sebab ada malaikat yang sedang berdiri menghunus pedang menjaga Mekah dan Madinah. Baik, dalam hadis yang lain Nabi menyatakan bahawa solat di Madinah darjatnya adalah 1000 kali berbanding solat di tempat yang lain. Manakala solat di Mekah 100.000 kali. 2 rakaat, 1 rakaat di Madinah menyamai 1000 rakaat di masjid yang lain. Sekolah masjid apa pun kan? Masjid negara, masjid Kristen, masjid apa sajalah. Hanya satu rakaat di masjid yang lain ini, maka di Madinah 1000 rakaat. Di Mekah pula 100.000 rakaat. Kelebihannya sembahyang 2 rakaat
di Masjidil Haram menyamai 200.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Jadi ini kelebihan pahala, kelebihan tempat ibadah, kelebihan doa, dan bermacam-macam kelebihan yang ada di Makkah. Maka sebab itulah Allah bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, wa anta, dan sedangkan kamu wahai Muhammad, hillum bihadzal balad. Hillun diterjemahkan, ditafsirkan oleh para fasirin beberapa makna. Hillun makna pertama, kamu halal, kamu dihalalkan di negeri ini. Maknanya orang Mekah ni, orang musyrik Mekah, mereka dalam keadaan mereka menjaga kehormatan Makkah, mereka tak jaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Mereka jaga kehormatan tanah haram, tak berperang padanya, tapi mereka tak jaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Allah kata, anta hillun, kamu telah dihalalkan, dihalalkan marwahmu, dihalalkan kedudukanmu oleh orang-orang kafir, menyebabkan mereka tak menganggap kamu haram, dihina, dicaci, dicerca, sebagaimana mereka menganggap haramnya tanah Mekah. Itu yang pertama maknanya. Wa anta hillum bihadzal balad. Hillun makna yang kedua, kamu akan diberi kedudukan menghalalkan tanah haram pada satu ketika nanti. Ini cerita masa depan. Allah menceritakan kepada Nabi, wa anta hillum bihadzal balad, kamu akan dihalalkan apa yang diharamkan negeri ini pada satu ketika nanti. Ketika itu ialah pada ketika mana Nabi SAW datang ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Maka pada hari itu Nabi SAW telah dihalalkan untuknya tanah haram Mekah. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis, Inna Allah harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Nabi, sungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah pada hari Allah mencipta langit dan bumi. Fahiya haramun ila an taquma as-sa'ah, maka ia menjadi haram sehinggalah berlakunya hari kiamat. Falam tahillu li ahadin qabli, dan tak pernah halal sebelumku seorang pun tanah Mekah ini. Wala tahillu li ahadin ba'di, dan tidak akan halal selepasku tanah Mekah ini untuk seorang pun. Wala tahillu li illa sa'atan minan nahar, dan tidak halal untukku melainkan satu saat daripada siang, satu tempoh masa di waktu siang. Tempoh masa itu adalah ketika mana Nabi masuk kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Jadi pada hari itu Nabi masuk, hari itu dihalalkan untuk Nabi. Maka bila Nabi dihalalkan, Nabi telah buat beberapa perkara yang tak boleh dibuat sebelumnya. Antaranya membunuh. Disebutkan dalam sirah bahawa bila masuk kota Mekah, Nabi telah menghalalkan darah 4 orang. Nabi kata 4 orang, kalau kamu jumpa mereka dimanapun, sekalipun mereka bergantung di kelambu Ka'bah, bunuhlah mereka. 4 orang itu disebutkan oleh ahli sirah. Yang pertamanya Ibnu Khattal, kemudian Mikyas bin Sababah, Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Ibnu Sarrah. 4 orang ini mereka ada jenayah masing-masing lah. Ibnu Khattal dia pernah masuk Islam. Dia masuk Islam, lalu Nabi bagi dia nama Abdullah. Nama sebenarnya Abdul Uzza, nama bagi dia Abdullah. Lalu Nabi lantik dia untuk pergi pungut zakat bersama dengan seorang hamba dia yang telah Islam. Bila pergi jalan jauh, pergi singgah di satu tempat tidur, maka dia pesan ke hamba dia, bekas hamba lah, bukan hamba lagi, dia terbebaskan, dia masuk Islam, dibebaskan. Maka Nabi beri mereka tugas, 2 orang ni pergi pungut zakat. Di tengah jalan mereka tidur malam, kata Ibnu Khattal, siapkan daging kambing untukku nak makan, aku nak tidur. Bila dia tidur, bangun-bangun tak siap. Bila tak siap, dia marah. Dia masih
tuan. Padahal dia dah merdekakan. Maka dia bunuhlah rakan yang tadi, rakan yang bekas hamba dia ini. Lepas bunuh dia pun lagi ke Mekah dan dia murtad. Pada hari kota Mekah, Nabi kata jumpa dia, bunuh walaupun dia bergayut di kelambu Kaabah. Kalau ikut hukum tak boleh bunuh, tanah haram. Tapi ketika itu dihalalkan untuk Nabi. Illa sa'atan minan nahar, kata Nabi, melainkan satu saat daripada siang aku dihalalkan tanah Mekah. Kemudian Mikyas bin Sababah, dia pernah membunuh satu orang Islam. Bila dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ada satu orang Ansar telah membunuh keluarga aku minta diat. Maka Nabi pun telah tentukan jumlah diatnya dan dibayar. Bila dibayar, lama-kelamaan dia duduk di Mekah, dia duduk Madinah, dia pun dapat peluang, dia bunuh balik. Dah dapat diat dah, dia bunuh semula orang tu. Jadi sepatutnya dapat diat selesai, tak boleh ambil tindakan apa-apa lah. Tapi dendamnya masih ada dan dia bunuh. Lepas bunuh dia lari ke Mekah dan murtad. Kemudian Abdullah ibn Sarrah, ini sahabat Rasulullah pada mulanya, diberi tugas mencatat wahyu. Tengah-tengah catat wahyu, maka Nabi baca ayat Quran. Nabi kata Azizun Hakim. Ada ayat ujungnya Azizun Hakim. Tulis. Dia pun tulis kata ataupun Alimun Hakim ya Rasulullah. Maka Nabi pun kata boleh juga. Nabi kata dua-dua boleh. Bila dua-dua boleh, dia kata aku dah kata dah kan. Aku dah kata dah Muhammad cipta serigaya dia telah tidak. Dia pun bercerita ke orang. Dia pun selepas peristiwa itu dia hilang kepercayaan dengan Nabi dan dia lari ke Mekah. Dia lari ke Mekah, dia murtad. Dia murtad dan pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi kata jumpa Ibnu Abdullah bin Sarrah, bunuhlah dia. Maka pada hari itu dia tak ada tempat lari, dia pergi ke Utsman. Utsman merupakan saudara susuan dia. Dia kata, ya Utsman, tolong aku tak ada tempat nak lari hari ini. Utsman pun rekomen ke dia, rekomen ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Sarrah datang nak bertaubat dan minta maaf. Nabi diam. Dan Nabi diam 3 kali. Utsman minta, Nabi diam. Pada kali yang ketiga, yang terakhir, maka Nabi kata, "Naam, bawalah dia pergi." Nabi kata, "Aku terima baikahnya." Pergilah dia, bawa pergi. Selepas pergi, Nabi pun kata kepada para sahabat, "Kenapa tidak ada kalangan kamu yang bangkit memancung kepala dia?" Nabi kata. Maka para sahabat kata, "Awamarta bi'ainika ya Rasulullah?" Kenapa kau tidak kenyit-kenyitkan matamu wahai Rasulullah? Kenapa kamu tak berisyarat dengan matamu? Nabi kata, "Inna Allah harrama ala nabi ayakuna lahu kha'inatan a'yun." Allah telah mengharamkan untuk para nabi-nabi punya mata yang khianat. Mata yang khianat ni, mulut juga lain kan, mata lain. Mata kenyit. Mulut kata baik, tapi mata dia menjeling sikit. Nabi tak boleh. Para sahabat kata, kalau kamu buat macam tu, kami tahu lah. Jadi Abdullah ibn Sarrah dimaafkan oleh Rasulullah dan dia telah menjadi seorang Muslim yang baik. Ahli sirah telah merekodkan bahawa Abdullah ibn Sarrah ketika mana pada zaman Utsman, dia telah dilantik sebagai gubernur di Mesir dan dia telah wafat di Mesir dalam keadaan sembahyang sujud dan subuh. Tengah sujud dan subuh dia wafat. Jadi tak ada catatan kata dia tak jujur dalam Islam. Dia masuk Islam balik, dia jujur lah. Dia jujur dan dia jadi seorang Muslim yang baik. Baik, inilah yang dimasukkan dengan hillun wa anta hillun bihadzal balad. Yang kedua maknanya kamu dihalalkan untuk negeri ini buat benda yang diharamkan. Dan mana yang ketiga, wa anta hillun bihadzal balad, sedangkan kamu wahai Muhammad, hillun maknanya mahal, kamu mengambil tempat di negeri ini. Mahal maknanya tempat. Hillun, kamu bertempat, berdomisil, bermastautin di negeri ini. Macam mana? Kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini kerana kamu ada di negeri ini. Maksudnya Allah beritahu kata Mekah ni jadi mulia sebab kamu ada wahai Muhammad.
maka layaklah aku bersumpah dengan nama negeri ini, wa anta hillum bihadzal balad, kerana kamu berada dalam negeri ini. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan yang ketiga, wa walidin wa ma walad, dan demi bapa dan demi anak. Bapa dan anak ni ada beberapa maksud. Yang pertama, Adam itu bapa, kemudian walad, anak-anak dia, zuriat-zuriatnya, manusia sebenarnya disebut sebagai walad. Mana yang kedua, Adam. Mana yang kedua, Ibrahim, wa ma walad, zuriat Nabi Ibrahim yang menjadi nabi-nabi. Mana yang ketiga, walid, bapa itu siapa? Bapa itu adalah semua bapa. Semua bapa di kalangan manusia. Dan walad, semua anak-anak manusia. Jadi Allah bersumpah, kerana kewujudan bapa dan anak merupakan di antara keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang keempat, walid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada beberapa makna para mufassirin bagi pandangan yang berbagai-bagai tentang makna walid wa walad. Bapa dan anak. Siapa bapa, siapa anak, maka Allah sumpah. Jadi di antara maknanya, yang keempat, Nabi Muhammad itu sebagai bapa dan umatnya merupakan anak. Kata Nabi SAW dalam hadis, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya aku ini berada pada martabat bapa kepada kamu, yang mengajar kepada kamu. Bukan yang bapa sebinasa. Macam juga ini isteri Nabi. Isteri Nabi ini ibu kita. Ibu kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki. Ulama kata ummul mu'minin, laisal mu'minat. Ummahatul mu'minin, ibu-ibu kepada orang beriman laki-laki. Sebab apa? Sebab menjadi ibu tak boleh kahwin. Bukan maksudnya jadi mahram. Isteri Nabi ini jadi ibu dari aspek tak boleh kahwin dengan mereka. Bila tak boleh kahwin, hanyalah untuk laki-laki sajalah. Sedangkan bagi perempuan tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa beza. Maka sebab itulah gelaran Ummahatul Mukminin ini ada implikasinya bagi kalangan lelaki yang beriman. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguhnya kami ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Kabad maknanya syiddatin wa inah, maksudnya dalam keadaan payahan dan tekanan. Jadi daripada manusia berada dalam perut ibunya, manusia dah menempuh kehidupan yang kabad, yang payah. Berada dalam rahim ibunya, kemudian diperanakkan dalam keadaan payah, kemudian bermula daripada menyusu, merangkak, berjalan, bertatih, kemudian bangkit, kemudian barulah menghadapi kepayahan-kepayahan hidup, keletihan-keletihan hidup, kemudian menjadi dewasa, tua, payah, semuanya serba payah. Ada banyak cabaran. Mati pun payah. Hidup payah, mati pun payah. Bila mati, masuk kubur pun payah. Bila masuk kubur, bangkit di mahsyar pun payah. Jadi sebab itulah Allah kata, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami ciptakan manusia susah payah. Dia berada dalam susah payah. Imam Qurtubi menyebutkan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki kafir musyrikin Makkah yang bernama Abu al-Ashaddain. Abu al-Ashaddain ini dia pergi ke pekan Ukas. Mekah ni ada satu pekan namanya Ukas. Ukas ni lah mereka duduk kumpul baca syair. Bila orang Mekah, bila orang Arab mari, maka mereka akan pergi ke Ukas membeli belah, dan di sanalah ada sayembara demonstrasi syair. Yang paling masyhur syailah
tarik dia 10 orang. Tarik dia, maka kakinya tak berganjak di atas kulit yang telah disamak tadi. Tarik dia macam mana pun, dia tak ganjak, dia tak bergerak sebab dia gagah. Baju-bajunya koyak, dia tak berganjak juga. Maka dia nak tunjuk kata dia hebat, dia kuat. Maka dia pun dikenalilah sebagai orang yang gagah dan kuat di Mekah. Pada satu ketika dia kata bahawa dia telah mengorbankan hartanya yang banyak untuk menentang Muhammad. Lalu Allah pun turunkan ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan payah. Dia menghabiskan kepayahan hidupnya untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Lalu Allah mengatakan, adakah dia menyangka bahawa tidak akan mampu mengalahkannya seorang pun. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan bahawa aku telah mengorbankan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Adakah dia menyangka bahawa tiada pernah melihat akan dia seorang pun? Maksudnya tak pernah melihat macam mana dia dapat harta, macam mana dia belanjakan harta. Adakah dia sangka Allah tidak melihat? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah jadikan untuknya dua mata, satu lidah dan dua bibir. Baik, ayat ini menurut Al-Qurtubi diturunkan berkenaan dengan Abu Al-Ashaddain yang telah menunjukkan kekuatannya tadi, dan dalam masa yang sama dia merupakan penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sa'id an Qatadah, katanya, innaka mas'ulun an malika min aina jama'ta wa kaifa anfaqta. Kata Sa'id bin Qatadah, daripada Qatadah, semuanya kamu akan ditanya tentang hartamu. Min aina jama'ta, daripada mana kamu himpunkan dia, dan daripada ke mana kamu belanjakan dia. Ini masalah harta. Ayahsabu an lam yarahu ahad, maksudnya adakah manusia menyangka bahawa Allah tidak melihatnya? Maksudnya adakah dia menyangka bahawa tak ada seorang pun yang tengok dia? Tidak, Allah melihatnya. Daripada mana dia dapat hartanya dan ke mana dia belanjakan. Baik, persoalan harta merupakan persoalan yang sangat berat. Perhitungannya pada hari akhirat akan melambatkan manusia untuk mendapat kedudukan dia. Kalau dia ahli surga, hartanya akan dihitung daripada mana dia dapat, ke mana dia belanja. Ini persoalan yang akan menyebabkan dia menjadi lambat. Walisanan wa syafatain, lidah satu, dua bibir. Lidah merupakan anggota yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat nanti. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muaz bin Jabal, kata dia, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Lalu aku telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, berilah kepadaku kabar, beritahu kepadaku amal yang boleh memasukkan aku ke dalam surga. Qala, kata Rasulullah, sa'alta an azim wa innahu layasir. Kata Nabi, kau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat besar, dan ia menjadi mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Kata Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, kamu sembah Allah dan jangan buat syirik. Apa? Wa tuqimus shalah, kamu dirikan salat. Wa tu'tiz zakat, keluarkan zakat. Wa tasum Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahajjul bait, Nabi sebut 5 rukun Islam.
Summa qala, kemudian kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah, kata Muaz, bahkan ceritakan pada wahai Rasulullah. Qala as-sawmu junnah, puasa itu merupakan penghalang. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah memadamkan kejahatan yang telah kamu lakukan. Kama yudfi'un nar, kama yudfi'ul ma' an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Wa salatu rajul fi jawfil laili syi'arus salihin, salat seorang laki-laki di pertengahan malam, di malam dini. Jawfil lail maksudnya tengah-tengah malam. Separuh malam yang terakhir itu namanya jawfil lail. Syi'arus salihin adalah lambang orang soleh. Kemudian Nabi membacalah tatajafa junubuhum 'anil madajid dalam surah As-Sajdah. Kemudian Nabi kata lagi, ala akhbiruka bi ra'sil am, maukah aku tunjukkan kepada kamu wahai Muaz, kepala kepada segala urusan, wa umur, dan tiang, wa zurwatu sanami, dan kemuncaknya. Maka kata Muaz, bala ya Rasulullah, ceritakan padaku wahai Rasulullah. Qala ra'sul amrul Islam wa umuruhu as-salah, kepala kepada Islam dan tiangnya adalah salat. Wa zurwatu sanamihi al-jihad, dan kemuncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi kata, summa qala ala ukhbiruka bimalaki zalika kulluh. Kemudian Nabi kata, maukah aku ceritakan kepada kamu raja kepada semuanya? Qultu bala ya Rasulullah, kata Muaz lagi, bahkan cerita ya wahai Rasulullah. Qala kafi alaika hadza, kata Nabi, jagalah ini. Nabi tunjukkan kepada lidahnya, wa asyara ila lisani, Nabi tunjukkan kepada lidahnya. Qultu ya Nabi Allah, kata Muaz, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhizuna bima natakallama bi, adakah kita akan dihitungkan apa yang kita cakap? Qala sakluka umuk, maksudnya aduhai, kata Nabi, sakluka umuka maksudnya apa tidaknya. Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim, adakah manusia itu ditelungkupkan muka mereka ke bawah, illa asaida al-sinatihim, melainkan kerana hasil daripada lidah mereka. Jadi Rawi Ahmad Tirmizi, ini hadis yang menceritakan tentang bahaya lidah. Lidah Nabi kata raja kepada semuanya. Lidah merupakan raja kepada semua yang disebut tadi lah. Jadi penjagaan lidah merupakan malak, raja kepada amal soleh. Selamat lidah, selamatlah yang lain. Rosak lidah, rosaklah yang lain. Kerana lidah, maka seorang itu masuk neraka. Dalam hadis Nabi kata, satu perkataan yang mana kamu rasa kecil, maka di sisi Allah dia besar. Kamu nak cakap hari-hari, kecil, merosak, tapi sebenarnya di sisi Allah dia besar. Wahadainahu najdain, dan kami beri hidayah kepadanya najdain. Najdain maksudnya dua bukit. Allah memberi satu ibarat, jalan ini macam bukit, jalan baik, jalan jahat macam bukit. Kami beri tunjuk kepada kamu dua jalan yang berbukit. Najdain. Siapa nak naik bukit jahat, silakan. Siapa nak naik bukit baik, silakan. Falam tahamal aqabah, maka tidak akan, falam tahamal aqabah, maka kata Nabi, tidak akan menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Falam tahamal aqabah, tidak akan seseorang itu menempuh jalan mendaki yang lebih sukar. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa itu kesukaran? Jadi Allah kata, orang yang pilih jalan yang baik, falam tahamal aqabah, dia tak akan menempuh jalan yang sukar. Dia tak akan menempuh pendakian yang sukar. Wa ma adraka mal aqabah, kamu tahukah apa itu jalan-jalan sukar itu? Fakku raqabah, yang pertama Nabi sebut, bebaskan raqabah, hamba.
bebaskan hamba. Kata Mawardi, wa yuhtamal saniyan annahu arada fakku raqabah wa khalasu nafsihi bijtinabil ma'asi. Allah sebut di sini fakku raqabah, bebaskan hamba. Kata Mawardi, maksud bebaskan hamba ini adalah bebaskan lehernya dan bebaskan dirinya dengan menjauhi maksiat. Raqabah ni maksudnya leher, tapi dalam bahasa Arab kata raqabah ni hamba. Bebaskan hamba. Hamba biasanya bila ditangkap, ditahan, diikat kayu kan. Ikat kayu tu letak di leher dia, ikat tangan dia. Maka disitulah raqabah. Orang yang jadi hamba ni raqabah, sebab lehernya ditambat. Fakku raqabah, bebaskan hamba, teman-teman. Kata Mawardi, maksud bebaskan hamba adalah bebaskan dirimu daripada kemaksiatan. Dan dengan melakukan wafi'al ta'at, dengan melakukan amal ta'at. Wa ma adra au it'amun fi yaumin zi masqabah, ataupun memberi makan kepada manusia pada hari masqabah, hari kelaparan. Beri makan kepada orang hari-hari kelaparan, hari di mana ekonomi meleset, orang tak ada makanan, pada hari itu kita beri makan. Maka ini adalah al-aqabah, mendaki jalan yang sukar. Siapa boleh buat benda ni, maka dia tidak akan falak tahamal aqabah, dia tidak akan sekali-kali mendaki tebing yang sukar. Sekarang ulama tafsir mengatakan al-aqabatu fi nar jahannam. Dalam neraka jahannam ni ada aqabah, tidak ada jambatan badannya, naiknya payah, naik jatuh, maka itulah aqabah. Maka falak tahamal aqabah, mereka tak akan mendaki tebing ini. Wa ma adraka mal aqabah, kamu tahu tak apa caranya supaya kamu tak mendaki tebing ini? Maksudnya kan. Fakku raqabah yang pertama Allah ditunjuk, bebaskan hamba. Bebaskan hamba kita bagaimana tadi maknanya, selain pada makna bebas hamba, bebaskan dirimu daripada mengikut hawa nafsu, kemaksiatan, dengan melakukan ketaatan. Dan beri makan kepada orang pada hari kelaparan. Yatiman za makrabah, itulah anak-anak yatim yang punya hubungan kerabat. Bila sebut yatim dalam bahasa Arab, yatim ni adalah orang yang mati bapa. Mati ibu tak nama yatim. Mati bapa baru yatim. Mati mak dia bukan yatim. Tapi binatang yang mati mak disebut yatim. Manusia yatim bila mati bapa, baru disebut yatim. Kita orang Melayu berkata semua mati mak, mati bapa, yatim jatuh. Mereka yatim jatuh. Dalam bahasa Arab ada, dalam istilah fiqh, bila sebut yatim, dia mati bapa. Sebab apa yatim? Sebab dia hilang tempat pergantungan. Pergantungan seorang anak adalah kepada bapa dia. Maka oleh kerana dia hilang tempat pergantungan, dipanggillah dia yatim. Dan orang anak yatim yang perlu dibantu ini, yang utamanya adalah za makrabah, yang punya hubungan kaum kerabat. Apa perbantuan kita? Kita nak bantu orang, tengok dulu kerabat kita. Sebelum kita bantu orang yang jauh, bantu orang di mana, di Rohingya, di di luar negara, di Palestin dan sebagainya, cek dulu kerabat kita. Ini dia punya aulawiyat dalam Islam. Kalau kerabat sendiri susah, makan tak cukup, tolong negara luar bukan main kan? Bantu negara luar, orang-orang luar bukan main, tak kena. Dia kena cek kerabat-kerabat dia. Kalau selesai kerabat dia, barulah dia berpindah kepada yang lebih jauh. Kemudian yang lebih jauh. Begitulah Allah ajar kita. Au miskinan za matrabah, ataupun memberi makan kepada orang miskin. Za matrabah, yang sangat fakir. Matrabah maknanya yang sangat fakir. Bila sebut miskin dan fakir, dia ada beza mana lah.
Ulama kata kalau sebut dua-dua, fakir dan miskin, dia ada beza. Bila sebut satunya, sama. Bila dalam Quran sebut miskin, maka termasuklah mana? Fakir. Bila sebut fakir dan miskin, maka dia ada beza. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat kamu itu untuk fakir dan miskin. Maka fakir lain, miskin lain. Yatiman za maqrabah atau miskinan za maqrabah, atau orang miskin yang sangat sukar. Maka miskin itu termasuklah fakir. Bila sebut bersama, maka satu mana. Bila sebut bersama, dua mana yang berbeza. Bila sebut satu, maka termasuklah yang satu lagi. Ini punya miskin dan fakir ni. Fakir ni bila dia tak cukup separuh daripada keperluan dia. Contohlah, dia perlukan satu hari untuk keperluan hidup dia RM10. Dia hanya dapat RM4 atau RM5, separuh ke bawah, maka dia disebut sebagai fakir. Kalau dia tak cukup keperluan dia perlukan 10, dia hanya dapat 6, 7, 8, 9, 10 RM10, 6, 7, 8, 9, 10, maka dia ni disebut sebagai miskin. Miskin lebih baik daripada fakir. Fakir lebih teruk. Fakir ni separuh pun tak ada. Itu beza antara fakir dan miskin lah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian kata Allah, dan tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah ahli kanan. Ahli kanan ni ahli bayar. Ashabul yamin, ashabul maimanah adalah ahli kanan. Sebab apa dipanggil ahli kanan? Sebab pada hari mahsyar nanti dia akan terima kitab di sebelah kanan. Orang yang celaka dan malang, dia akan terima kitab di sebelah kiri. Sebelah kiri. Ashabul shimal. Jadi Allah kata ulaika ashabul maimanah, mereka itulah ahli kanan. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami, mereka itulah ashabul mash'amah, ahli kiri. Sebab mereka terima kitab daripada kiri. Jadi Allah nak cerita pada kita seksa di atas seksa. Dah duduk di mahsyar ni tekanan, mari tiba-tiba dapat kitab sebelah kiri pula. Belum lagi buka, dapat kitab sebelah kiri, lagi tension, lagi tekanan, seksa lah. Bila buka, maka bertambahlah azab mereka. Azab kerana mendapat khabar daripada sebelah kiri. Orang yang dapat kitab sebelah kanan, belum lagi dia tahu apa isi kitab dia dapat khabar sebelah kanan, dia sudah gembira. Dia dapat khabar sebelah kanan, dia sudah gembira. Maka nikmat di atas nikmat. Alaihim narun muqsadah, di atas mereka ada neraka yang ditutup rapat. Neraka yang pintunya muqsadah, yakni ditutup rapat. Jadi Allah menggambarkan bagaimana perbezaan di antara ashabul maimanah dan ashabul mash'amah. Orang-orang yang menjadi ahli kanan, mereka mendapat nikmat surga, manakala orang-orang yang termasuk dalam ashabul shimal, ashabul mash'amah ini ataupun ashabul shimal, mereka mendapat seksa, dihumban ke dalam neraka yang pintunya tertutup rapat. Al-Bakun, mereka kekal dalam neraka. Allah Ta'ala alam. Itulah sedikit perbincangan kita tentang surah Al-Balad, yang mana dalam surah ini Allah menceritakan bagaimana orang-orang beriman menguruskan harta bendanya. Kemudian Allah membezakan di antara orang yang beruntung dengan orang yang celaka pada hari
kiamat nanti. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.